العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Fadil Ustaz Tuan Azmi selaku pengurusi majlis pada malam ini, yang saya mulakan Fadil Tuan-Tuan Imam, yang hormati seluruh ahli dalam pasar surau, seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamunya pada malam ini. Alhamdulillah, Allah Taala telah memberikan kita rezeki, ruang waktu. Allah Taala berikan kita rezeki kesihatan tubuh badan. Allah Taala berikan kita berbagai-bagai rezeki yang kita tak sangka, kesihatan tubuh badan, kelapangan waktu, dan bermacam-macam lagi merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah masuk malam yang ke-10 pula. Saya belum lupa tuan. 10. Malam ke-10 Ramadan. Jadi sepatutnya kebiasaannya makin kita menghampiri akhir Ramadan, maka kita kena makin banyak meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya orang Melayu kita jenis bila mari dekat dengan Ramadan nak habis, makin kurang daripada kita banyak beribadah. Sepatutnya bila makin hampir kita ke akhir Ramadan, kita sepatutnya memperbanyakkan qiyamul lail, sebab kita nak merebut Lailatul Qadar dan sebagainya. Tapi orang Melayu kita ni dia lebih rebut, dia lebih suka merebut Lailatul Qadar. Dekat nak raya ni dia fikir Lailatul Qadar kita. Semua dirahmati sekalian, tazkirah pada malam ini saya nak bawa satu hasil dapatan kajian yang dibuat oleh Dr. Zaharuddin bin Muhammad. Kajian tersebut terhadap 169 orang responden, terdiri daripada berbagai kaum Melayu, Cina, India, yang juga berbagai agama, Islamnya, Budanya, Kristiannya, Hindunya dan agama-agama lain, terhadap beberapa perkara. Antaranya ialah dalam soalan yang ditanya itu, soalan bertanya kepada responden tersebut, jikalau anak tuan mati dilanggar oleh mak rempit, apakah hukuman yang tuan-tuan pilih? Dibagi A, dibagi B. Yang A dia kata mak rempit tadi dikenakan hukuman 10 tahun penjara, RM15,000. Yang B pula 10 tahun penjara, RM15,000, dan RM15,000 tadi denda dikembalikan kepada keluarga si mangsa sebagai pampas. 169 orang responden, 169 orang menjawab yang betul ke on? Yang B. Memang semua jawab B. Semua jawab B. Soalan yang kedua, kalau mana kita ingat soalan? Ringkas cerita tuan-tuan. Soalan yang kedua, wajarkah atau sesuaikah hukuman hudud dilaksanakan di Malaysia? 169 orang responden, dia tanya A, ya, B, tidak. 166 orang jawab tidak, hanya 3 orang saja kata ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, soalan yang pertama berkenaan dengan hukuman tadi, 15 tahun penjara, 10 tahun penjara, RM15,000 dan RM15,000 itu dikembalikan kepada keluarga si mangsa. Baik, sebenarnya ikut undang-undang Islam itulah hukuman hudud.
dan qisas. Tetapi bila ditanya balik sesuaikah hudud dan qisas dilaksanakan di Malaysia, semua kata tidak. Hakikatnya dia nak hudud, dia nak qisas, tapi dia kata tak sesuai. Kesimpulan tuan-tuan daripada kajian ini menunjukkan bahawa orang dia menolak hudud qisas bukan sebab dia menolak, tetapi kerana dia tak tahu manfaat, keadilan dan pembelaan dalam hukuman Islam ini terhadap mangsa-mangsa. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dalam Islam ada banyak undang-undang dan banyak hukum hakam. Jangan kita bila dengarnya perkataan hukum Islam, terus kita set dalam otak kita kata hudud, kat tangan, kat kaki. Ya, hudud salah satu daripada ribuan hukum Islam. Tuan-tuan, hukum Islam itu bermaksud undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Orang kena faham. Sembahyang adalah hukum Islam. Wajib kita sembahyang. Ni kita dah puasa hari ni juga adalah hukum Islam. Kita bayar zakat, hukum Islam. Kita pergi haji 100 kali ni pun tuan-tuan adalah hukum Islam. 100 kali bohong. Umrah lah kata umrah. Hukum Islam. Muamalat yang kita belajar tuan-tuan, hukum Islam. Bab munakahat, bab nikah kahwin juga adalah hukum Islam. Jenayah pun ada hukum Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bab jenayah sahaja Islam mengkategorikannya sebagai hukuman hudud dan qisas. Baik, dalam undang-undang jenayah Islam ini tuan-tuan terbahagi kepada 3 bahagian secara umum. Yang pertama dinamakan hudud. Hudud ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengandungi 7 jenis kesalahan sahaja. Yang pertama berzina. Yang kedua tuduh orang berzina. Yang ketiga mencuri. Keempat merampok. Kelima minum arak. Keenam murtad. Dan yang ketujuh burah. Burah ni apa tuan-tuan? Burah ni pemberontak. Macam berlaku di Mesir sekarang ni pemberontak. Memberontak kepada kerajaan yang sah. Baik, menggunakan kekuatan senjata dan sebagainya. Tak apa, kita nak cerita pada. Cuma nak beritahu sini tuan-tuan. Hudud 7 jenis kesalahan. Baik. Jenis yang kedua ialah qisas. Atau kita mudah fahamnya ialah bunuh balas. Dalam bab qisas ni dalam bab pembunuhan dan juga kecederaan atau mencederakan orang. Baik. Dalam bab qisas ini terbahagi pada 3. Qisas terbahagi pada 3 ataupun dalam kes pembunuhan terbahagi pada 3 bahagian. Yang pertama dinamakan bunuh dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja tuan-tuan, macam yang berlaku pada semalam di Kulim. Hari ni ke semalam tak ingat, tak paper hari ni. Di Kulim, di traffic light, seorang guru mati ditembak dalam kereta. Hebat tuan-tuan Malaysia ni. Dah lebih jadi mafia. Macam yang berlaku di Pasir Mas baru-baru. Bacok baru-baru. PKM. Mati ditembak, keluar daripada sekolah, kena tembak 3 dah, tembakkan di dada, mati di tempat kejadian. Itu bunuh dengan sengaja. Maksudnya ada matlamat, ada motif, ada senjata dan kesalahan bunuh tersebut memang nampak dilakukan dengan sengaja dibunuh. Baik. Itu bunuh dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja tuan-tuan, sabit kesalahan. Hukuman dia apa? Bunuh balik kepada si pembunuh tadi. Lepas itu pembunuh tadi dia kena bayar diat ataupun pampasan kepada siapa? Kepada keluarga si mangsa. Berapa jumlah? 100 ekor pun. Sekarang tuan-tuan, saya tanya balik kepada orang yang pernah pergi Mekah lah. Seekor unta berapa? 7,000. Maknanya kalau 7,000, satu ekor unta berapa? 700,000. Kena bayar kepada keluarga mangsa mati. Maksudnya tuan-tuan, kalau kes bunuh di Bacok baru-baru di Kelantan, anda kata dapat ditangkap pembunuh tadi, kalau hukum Islam dapat ditangkap, sabit kesalahan, masuk mahkamah, dibicarakan dan memang hakim kata memang dia membunuh betul dengan niat, maka pembunuh tersebut bukan hanya kena bunuh balas, malah juga dikenakan pampasan sebanyak RM700,000 dibayar kepada keluarga si mangsa. Baik, itu yang pertama, bunuh dengan sengaja. Kesalahan yang kedua, jenis yang kedua ialah bunuh macam sengaja ataupun bunuh menyerupai sengaja. Baik, contoh macam mana? Contoh tuan-tuan, kita kat taman kita ni,
Ada tanah-tanah kosong apa kita tanam pokok, pokok pisang ke apa. Bila nak berbuah aja tak sempat nak petik dah habis. Rupa-rupanya ada orang tolong petik tanpa upah. Jenis tolong petik. Dia tanya, ni hak siapa punya ni? Ya, saya tolong petik hak orang. Tolong petik hak orang, hak dia. Baik, katalah satu hari kita dapat tangkap orang. Dapat tangkap ada petik buah pisang kita ni tanpa kebenaran kita. Kita pun geram, pergi ambil ranting kayu, halus-halus ni, dia sepat kaki dia, kebetulan mati. Kaki dia Allah mati. Baik. Kesalahan tersebut dinamakan bunuh macam sengaja. Sebab apa macam sengaja? Sebab kalau ikut logiknya, mana mungkin kayu sebesar ni boleh mati. Berdaya kat kaki kok, berdaya kat cucuk urut kau boleh tahan. Ini berdaya kat kaki mati. Takdir orang yang mati. Jadi kesalahan bunuh tersebut dinamakan bunuh macam sengaja atau menyerupai sengaja. Baik, hukuman dia apa? Masuk mahkamah, kena dakwa sebagainya. Tiba-tiba hakim kata, orang tu memang dia patut bersalah membunuh macam sengaja. Kesalahan itu hukuman dia apa? Dia tidak dikenakan hukuman bunuh balas, tetapi dikenakan hukuman diat sahaja. Ataupun bayar pampasan kepada keluarga semua. Baik. Kesalahan yang ketiga ialah bunuh tak sengaja. Contoh, kita buru lautan. Kita buru lautan, lepas tu kita nak pergi cari hijau. Kita mengendalikan nampak macam hijau, kita tengok pam, aduh. Pelik lah hijau, gila hijau dia cakap. Rupa-rupanya tuan-tuan kena pungkok orang. Orang kampung berak lautan. Ada tuan-tuan, jangan. Ada orang kampung berak lautan sebab apa? Tandas tak ada apa-apa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada, main ikut saya. Pergi kat bawah Selangor, Hulu Selangor. Jadi berak dekat parit. Parit, bukan parit kat taman ni. Parit dia berkorek sendiri ni. Saluran tandas tak ada. Baik. Jadi, oleh kerana mati, maka bila masuk mahkamah dakwa sebagainya, kalau sabit kesalahan, maka dinamakan bunuh tersebut bunuh tanpa sengaja. Jadi kesalahan itu hukuman dia apa? Dikenakan bayar diat atau bayar pampasan sebanyak 100 ekor unta, nilai 100 ekor unta, tapi tidak dikenakan hukuman bunuh balas. Baik. Tuan-tuan, satu kisah yang berlaku. Yang saya bawa cerita ni sebab apa? Sebab berlaku kepada anak murid saya. Anak murid saya, tuan-tuan, abang dia meninggal dunia kerana kemalangan. Kemalangan tersebut bukan disebabkan dia langgar orang, tapi trailer terbabas langgar dia. Pekerja propel di Gopeng tahun lepas. 4 orang sedang membaiki jalan. Tiba-tiba trailer terbabas, langgar 4 orang ini. 3 mati di tempat kejadian, seorang lagi nyawa-nyawa orang. Nyawa-nyawa ikan tu bukan ikan tu orang. Nyawa-nyawa ikan. Saya tanya balik kat adik dia tu, abang sihat, abang insiden macam mana betul? Trailer langgar. Patah apa? Bukan patah Ustaz, hilang separuh badan. Ni daripada pokok ni ke bawah hancur. Tinggal badan ke atas. Hidup rumah-rumah, nyawa-nyawa orang. Dia suruh baca Yasin, kita baca Yasin. Dan 2 hari meninggal. Bukan sebab kita Yasin dia meninggal. Sekali waktu doa Ustaz baca Yasin nak bunuh orang, mampu. Baik. Tuan-tuan, bila berlaku kejadian macam tu, berlaku kejadian, kita bekerja, bukan kita lah, orang kerja elok, tiba-tiba trailer main lumpuh, mati. Baik, kalau ikut undang-undang hari, tuan-tuan, pemandu trailer tu ditangkap, ditahan dan dikenakan tindakan. Soal tindakan berapa tu, tak kisahlah penjara ke, denda sebagainya. Cuma sekarang, tuan-tuan, undang-undang yang ada pada hari ini di dalam negara kita, apa dia? Mungkinlah kena penjara ke apa, kena bayar denda sebagainya. Baik, bila kena bayar denda sebagainya, itu terhadap pesalah, terhadap pemandu tadi. Tetapi apa yang keluarga mangsa dapat? Soalan saya tanya, keluarga mangsa dapat apa? Tuan-tuan, kalau nak tahu dapat 2 benda. Yang pertama, dapat lot tanah. Saya ingat tanah ni tanah kubur, tuan-tuan. Bukan tanah rumah, bukan lot rumah, lot kubur. Dapatlah kepada hak mati itu. Yang kedua apa dia? Dapat buat balik jenazah balik rumah. Itu undang-undang hari ini. Undang-undang yang semua orang, majoriti orang Malaysia ni nak undang-undang tersebut. Undang-undang yang tidak membela kepada mangsa. Tapi kalau dilaksanakan hukum Islam tu, okey, pesalah yang melanggar itu terbabas sebagainya, itu mungkin dia bunuh tak sengaja. Dia bawa trailer, tiba-tiba tayar pecah sebagainya, terbabas langgar.
Baik, macam mana pun tetap dikenakan hukuman. Sebab apa? Yang mati itu bukan kucing. Yang mati itu kan bewak di tengah jalan. Nyawa orang tu. Nyawa. Nyawa manusia. Jadi bila dimakan nyawa manusia, maka Islam dah ajar. Kalau bunuh tak sengaja, apa dia? Kena bayar dia. Maksudnya pesalah tadi dikenakan dia dan dibayar kepada keluarga semasa. Tuan-tuan, keluarga semasa dapat 700,000. Agak-agak terubat tak sikit hati kehilangan orang yang bersayang. Tuan-tuan bayangkan pula kalau yang mati itu tuan-tuan, dia bekerja, isteri kat rumah tak kerja, anak 10 orang. Subur. Jenis apa? Anak ramai, tiba-tiba keluarga isteri tak bekerja, harapkan suami, tiba-tiba suami mati, mana nak cari sumber pendapatan tu terhadap keluarga bangsa. Itu yang pertama saya nak beritahu. Jadi undang-undang Islam pembelaan kepada keluarga semasa dan kepada mangsa. Kalau undang-undang yang ada pada hari ini, aksiden macam mana pun yang bersalah, mungkin dia tetap bersalah, tetapi mangsa apa pembelaan yang dia dapat. Sebab itu tuan-tuan, hukum Islam ni maha adil. Hukum Islam datang daripada Allah, Allah maha adil. Baik. Soalan tuan-tuan, bila orang buat salah, bayar denda, kita parking salah, tak bayar kupon dan sebagainya, kena denda. Baik, kita bayar denda kepada siapa? Kepada kerajaan. Baik. Duit tu gimana? Kita mau tanya, kita tak mau jawab, kita fikir. Orang apa? Macam pesalah langgar lampu merah. Lampu merah kena sama 300. Bayar 300. 300 itu pergi mana dia? Buat apa dia? Sedangkan dia tak masuk dalam pendapatan pemerintah, tak masuk. Tak apa tuan-tuan. Baik. Itu soal yang pertama, bab kematian. Katalah tuan-tuan, ada orang yang baru-baru ni, sahabat saya Ustaz Syukri, yang sebelum ni dia mengajar dekat Mahat Afrah. Anak dia aksiden, patah kaki. Patah. Baik, kalau ikut undang-undang Islam, kalau ikut undang-undang hari ini, ya, yang bersalah tu mungkin kena hukuman sebab langgar hukum. Tapi anak dia dapat apa tu? Dapat 2. Satu, dapat simen kaki. Yang kedua, dapat hospital free 5 malam. 2 tu dapat. Pencucian di hospital Taipei 5 malam. Free. Tak payah bayar. Kalau ikut undang-undang Islam, yang bersalah tetap bersalah, tapi pada sama bersalah tadi kena bayar ganti rugi ataupun pampasan kepada mangsa. Sebab apa? Patah kaki sudah tidak sempurna, nak jalan. Itu undang-undang Islam. Undang-undang hari ini tak ada apa-apa. Dia tak ada pembelaan kepada mangsa. Baik. Situasi yang kedua, kes yang kedua berlaku. Bagaimana ada sepasang adik-beradik perempuan diculik. Diculik seorang umur 12 tahun dan seorang umur 13 tahun. Diculik nak dijual ke Siam. Kebetulan nak jual itu orang belah Siam tanah tokal belah Siam tanah tu dia tak sempat nak ambil. Jadi dia suruh tangguh esok pagi. Takdir Allah Taala bila tangguh esok pagi, kereta yang dia bawa mangsa tadi tu nyorok dalam hutan, dalam kebun getah. Jadi dapat ayah yang mencari anak dia jumpa kereta tersebut dan didapati anak dia sedang pingsan dalam kereta. Dan penculik dapat ditangkap. Baik, dia cek balik. Anak yang berumur 13 tahun diruh. Baik. Diruh. Baik, ikut undang-undang hari ini tu. Undang-undang ini di Malaysia pada hari ini. Perogol tetap kena hukuman. Sama ada sempat ke bunuh ke, tak tahulah apa hukuman. Tapi saya tanya kepada Datuk Fauzi Syahri, disebut perogol RM20,000 dan 6 kali sebatan dan 15 tahun penjara. Tak siap. 3. RM20,000, 20,000, 15 tahun penjara dan 6 sebatan. Tak silap saya. Tak silap saya. Lepas tu dia kata ikut hakim. Kalau hakim selalunya dia reduce. Daripada 20,000 kadang tinggal 5,000. Hak 6 sebatan dan 2 kali sebatan. Tak apa. Lepas tu yang yang penjara tu kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Baik, tak apalah. Soalnya sekarang ni yang bersalah tak bersalah, dikenakan tindak. Sekarang ni persoalannya apa ni? Mangsa dapat apa? Mangsa roba dapat apa? Tuan-tuan,
Fikir balik. Agak-agak masa rokok seronok. Apa guna rokok? Ayah dia pula gembira. Tengok, tak haji. Penduri 5 hari 5 malam dapat menantu. Ya, anak pun rokok. Aku suka buat penduri 5 hari 5 malam. Ada orang tu. Gila awak ni. Tuan-tuan, nak bagi tahu sini. Undang-undang hari ini bersalah, dia kena hukuman, tetapi mangsa dapat. Undang-undang Islam bersalah tetap kena hukuman, tetapi pada sama mangsa akan dapat pembelaan, iaitu apa? Kena bayar pampasan kepada mangsa. Ya, mangsa akan trauma, mangsa akan takut, mangsa akan fobia dan sebagainya. Sila hari bulan tak keluar rumah. Lepas itu pula sila hari bulan bapak tu kalau menoreh getah tak keluar menoreh sebulan. Sebab apa? Malu kat keluar getah. Muak pula tak kerja dan sebagainya. Sebab malu. Tapi kalau dengan adanya pampasan dibayar oleh penjenayah tadi kepada mangsa, tak banyak sikit pun dapat merawat luka yang ada dalam hati mangsa itu. Tuan-tuan dirahmati sekalian. Kata yang kena rogol itu bernama ahli. Ahli ni Melayu ke Cina? Melayu. Cina lah, kata orang Timur. Katalah yang masa rogol itu bukan Islam. Tuan-tuan, dalam hukum Islam, hukum hudud qisas ni, orang Islam wajib menerima pakai. Orang bukan Islam diberi pilihan sama ada nak ikut undang-undang Islam ataupun nak ikut undang-undang yang sedia ada. Terpulang. Tapi tuan, katalah mangsa rogol tu ataupun mangsa kemalangan maut tadi, dia agak-agak dia nak ambil undang-undang yang mana? Dia nak ambil undang-undang Islam ke nak ambil undang-undang yang sedia ada? Agak-agak tuan-tuan nak ambil mana? Kalau dia ambil undang-undang yang sedia ada pada hari ini, kalau adik-beradik dia mati ke, bapak dia mati kena aksiden ke, langgar sebagainya, tidak dapat apa-apa pembelaan, tidak dapat apa-apa pampasan. Kalau dia masa rogol, kalau dia tetap nak ambil hukum yang ada pada hari ini, hukum sivil yang ada pada hari ini, dia tidak akan dapat. Tapi kalau dia memilih hukum Islam, dia akan dapat pampasan, dia akan dapat pembelaan dan akan dapat keadilan daripada hukum Islam yang dilaksanakan atas muka bumi Allah. Itu beza di antara hukum Islam dengan hukum bukan Islam. Undang-undang sivil dengan undang-undang Islam, undang-undang hudud. Kadang orang fobia dengar hudud, ni gerun macam mana awak jadi macam tu. Sama je. Tak ada beza. Cumanya kita tak tahu selama ini hudud tu macam mana. Duk ingat kerat tangan orang, sempat bunuh itu. Padahal kita tak tahu pembelaan kepada mangsa. Tuan-tuan bayangkan kalau anak tuan-tuan kena. Balik sekolah ke balik kerja dengan anak dah tak ada. Sebab apa? Kena langgar. Orang langgar tu dapat ditangkap sebagainya. Siasat memang sampai dapat bersalah. Dia langgar tak sengaja. Iyalah, tambah tak sengaja. Tak apalah dia kena tindakan. Tapi lepas dia tindakan masuk penjara sebagainya, anak kita dapat balik. Memang tak dapat balik. Tapi apa yang terdapat? Hari ini undang-undang tak dapat apa-apa. Kita bukan nak duit, tetapi kita nak bagi tahu pembelaan tu, pembelaan. Bila kita ikut undang-undang Islam, ya, anak kita tetap pergi, tetapi sebab sedikit akan terubat dengan pampasan yang wajib dibayar kepada keluarga semasa itu kita. Terubat tuan-tuan, dekat sejuta, siapa tak terubat? Hutang kat 500,000, dapat 700,000, selesai hutang. No. Tapi bukannya nak bayar hutang, tinggal lagi pembelaan. Yang baik. Untuk akhirnya tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Kes tu. Kata tuan-tuan balik ke rumah ni. Anak tuan kata, ayah. Tadi ada orang masuk rumah kita. Tak apa, masuk rumah. Tak. Kalau masuk saja makan nasi tak apa, ni aku barang-barang baik balik. Apa contoh hilang? Handset Samsung. Samsung hilang. Agak-agak 1,500. TV 40 inci Samsung juga. Abang tengok Astro mesti. Laptop Samsung, ini kaki Samsung ni. Semua Samsung. Katalah nilai semua berapa? 6,000 ringgit. Baik. Lepas tu hilang. Kita report polis. Polis memang dia report polis. Lepas tu agak-agak dapat balik bang.
Dapat balik tak barang kita tu? Dapat balik kan? Saya pun dekat buku kan dapat balik. Tak buku lah, kat jari tak boleh. Islam larang. Tak buku yang sunat. Baik. Kalau ikut undang-undang hari ni takkan dapat balik tu. Kalau dapat pun tak tahu silap dalam berbelanja lebih banyak daripada barang yang ini. Baik. Katalah tu, takdir Allah Taala. Pencuri itu dapat ditangkap. Pencuri dapat tangkap. Baik, bila pencuri dapat tangkap, dia bersalah tetap kena hukuman. Semuanya tuan-tuan. Pencuri tadi wajib bayar balik. Itu undang-undang Islam. Undang-undang hari ni dapat tangkap pencuri masuk penjara. Lepas tu kita ngapa tak ada kena nilai. Itu ya tuan. Saya tahu dapat saya bisa kena. Motor hilang tengah ngaji tu. Turun-turun nak pergi kelas tengok apa pun tak ada. Kot tinggal rangkau. Tak juga. Tinggal bekas tayar selek itu. Jadi muda dulu. Nak pakai serak lagi. Bini saya marah. Apa-apa awak macam ni kata. Biasa orang muda. Nikah muda tu je itu. Esok nak turun pergi kelas tak ada. 2 minggu lepas tuan, sarjan daripada balai polis dekat Subang tu trafik dia telefon, motor dah jumpa. Kita bersyukur bulan puasa memang makbul doa Allah Taala tu. Pipi tengok tinggal rangka tu. Saya pun tak tahu apa dia tu. Rangka tuan. Tuan bayangkan rangka ayam tu. Tuan boleh nak makan ke rangka ayam. Tengok pun geli. Macam tu buat motor saya tinggal rangka siapa pun kalau nak buat macam mana ni. Saya kata tuan, kalau macam ni kita ya abang saya. Kita marah daripada isteri. Tapi rupanya situ ada tokai motor siap lah, tokai motor. Dia Cina, dia kata ini kalau mau buat ni 2,000 dia kata. Oh mau 2,000 dia tu dia baru. Dah ambil lah kat kata 400 dia bagi kata. 400 rangka motor. Allah. Itu. Makna kalau dapat barang hilang, dapat memang dapat tak apa-apa. Rangka dapat. Itu pun buat jumpa, tak jumpa rangka. Baik tuan-tuan. Undang-undang hari ini dapat tangkap penjenayah macam mana pun tuan-tuan, takkan dapat balik barang yang dia. Tapi kalau undang-undang Islam, contoh kata hak mencuri itu katalah jenis mati tentu. Kita tahu sini dapat Taman Seri Permai tau. Sana Taman Lalang Permai. Taman sebelah Taman Lalang Permai. Rupanya duduk situ. Tepi rumah dia tengok-tengok ada motor elok. RCLC baru beli. Kuat otak. Tengok orang kata 7,000. Barang aku hilang 6,000. Barang dia 7,000. Ambil balik motor. 1,000 lagi kita bagi dekat dia. Kita bagi dekat dia. Sebagai bukan kita boleh ambil barang sebab kaki dah. Cuma nak bagi tahu sini, mana kita berhak dapat balik barang yang hilang daripada orang yang buat salah. Itu undang-undang Islam, tapi ada proses mahkamah. Kita bukan boleh ambil kaji macam tu. Kata mesti tuan-tuan hilang. Abang saya 150,000. Pergi cek-cek balik tengok rumah tak ada duit kesian semua ni. Macam mana nak buat tu? Pergi rumah dah tengok, rumah dah atas bawah, rumah ni nilai dah 150,000. Boleh ambil tu lah rumah kita. Betul kan? Itu undang-undang Islam. Adil tak? Adil tak? Barang kita hilang 150,000. Lepas tu kita dapat rumah sebiji harga 150,000. Adil tak undang Islam? Adil tak? Tak adil. Islam memang membenarkan. Tapi undang-undang hari ni hilang 500 juta sekalipun. Boleh dia balik? Tak dapat. 500 ringgit pun dapat. Sekarang itu, tazkirah kata malam ini, saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah dalam menunaikan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa agar selepas ini tuan-tuan tengok malam ni ramai masuk masjid dan sembahyang. InsyaAllah lepas bulan puasa ni, setiap bulan raya sampai bulan puasa tahun depan, insyaAllah macam ni juga kehadiran ke Masjid Surau. Dan kalau ada pengajian, tuan-tuan, marilah. Marilah. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, siapa-siapa yang mari mengaji, tuan-tuan, mengaji Al-Quran, insya-Allah pahalanya lebih banyak daripada 1,000 rakaat solat sunat. Tuan-tuan, boleh buat tarawih pukul 8. Dah murah. Dah, ini 1,000 rakaat solat sunat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.